Pentingnya kapsul ini adalah untuk melindungi zat ubat yang harus dibawa ke dalam organ tubuh badan kita. Tapi persoalannya, bagaimanakah kapsul ini dihasilkan? Nak tahu isu apa yang akan dibincangkan pada kali ini? Jangan lupa saksikan Ejen Halal. Assalamualaikum. Dahulu, herba dan akar kayu sering dijadikan penawar untuk segala penyakit. Contohnya seperti kacik Fatimah, tongkat Ali dan sebagainya. Dan kini penggunaan ubatan tradisional ini telah pun dikomersialkan. Ditambah pula wujudnya ubatan moden yang dikatakan mampu merawat segala penyakit. Tetapi, adakah ubatan moden ini betul-betul halal untuk digunakan? Dan bagaimana pula dengan kandungan yang ada di dalamnya? Isu inilah yang akan kita siasat pada kali ini. Malaysia telah menjadi negara hub halal. Namun adakah produk yang digunakan kita sekarang merupakan produk yang halal? Banyak produk-produk yang tidak menggunakan sijil halal yang telah ditetapkan. Selalunya perubatan moden ni kita dapat daripada melalui bimbingan doktor-doktor lah berbanding daripada perubatan tradisional. Kadang kita baca label ubat tu pun dia boleh tipu kan. Jadi bahayanya kepada orang ramai sebab dia orang tak ada ilmu pasal ubat-ubatan tu sendiri. Walaupun kecanggihan teknologi kini telah menghasilkan pelbagai jenis ubatan untuk penyakit tertentu, namun persoalannya, adakah kandungannya diperakui dan status halalnya diyakini? Pada umumnya, semua ubat mempunyai risiko apabila digunakan. Namun begitu, mengikut penilaian sains, risikonya adalah dianggap sedikit berbanding dengan kebaikan yang dapat diperolehi dari segi kesihatan. Ada bermacam jenis ubat di pasaran. Ada yang berbentuk cecair dan pepejal. Namun, ubat-ubatan contohnya seperti paracetamol, suntikan insulin yang digunakan untuk penyakit kencing manis, Risoral, Frexiprin dan Clizin diragui kegunaannya. Namun, kebimbangan tercetus apabila industri farmasikal sudah wujudnya ubat-ubatan terlarang dan haram, terutamanya apabila kebanyakannya diimport dari luar negara. Kapsul dicipta bagi menghalang ubat dari tercerna dengan lebih awal. Pentingnya kapsul ini adalah untuk melindungi zat ubat yang harus dibawa ke dalam organ tubuh badan kita. Tapi persoalannya, bagaimanakah kapsul ini dihasilkan? Apakah bahan-bahan yang digunakan? Dan yang paling penting sekali, adakah ia halal untuk digunakan? Pil yang diletakkan dalam kapsul adalah di antara yang ada di pasaran. Kapsul merupakan alternatif terbaik di dunia farmasi. Ia berfungsi untuk melindungi kandungan ubat yang terdapat di dalamnya. Seperti contoh, bahan aktif yang terdapat dalam omega 3 akan mudah rosak jika terdedah kepada cahaya, suhu dan oksigen. Kapsul juga membaluti ubat dalam pelbagai bentuk seperti cecair dan serbuk. Gelatin yang paling popular adalah daripada binatang. Daripada lemak khinzir dan daripada lemak anak lembu. Tetapi saya kira tak ramai orang yang nak sembelih anak lembu untuk dijadikan gelatin. Kerana dari segi kos efektifnya kurang. Namun begitu ada pengeluar-pengeluar yang mengeluarkan gelatin halal daripada soya dan sebagainya. Di seluruh negara barat termasuk Eropah, hasil daging merupakan keluaran utama. Namun yang paling menjadi pilihan tentulah daging babi kerana kosnya yang lebih murah. Salah satu sebab mengapa gelatin daripada sumber khinzir ini digunakan ialah sebabkan dia mudah diperolehi dan juga dia dikatakan lebih selamat. Dan yang menjadi menariknya di sini, memandangkan di negara-negara barat, mereka agak risau tentang penyakit lembu gila. Jadi atas sebab itu lembu kurang digunakan dalam proses penghasilan gelatin berbanding babi. Disebabkan masalah penyakit ini tadilah di negara Eropah.
Kesan daripada pilihan ternakan babi ini turut memberi impak secara langsung terhadap hasil proses yang akan digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan bahan-bahan yang lain. Seperti contoh, lemak yang terdapat pada babi mempunyai banyak kegunaannya. Ini kerana jumlah kandungan lemaknya sangat tinggi berbanding dengan haiwan lain. Lemak-lemak tersebut boleh diproses secara kimiawi, lalu dicantumkan di dalam produk makanan dan ubat-ubatan. Hasilnya adalah produk yang disebut sebagai gelatin. Gelatin ini sebenarnya dihasilkan daripada proses hidrolisis separa kolagen. Okey. Jadi kalau kita bercakap tentang kolagen, kita kena faham tentang gelatin juga, hubung kait di antara satu sama lain. Dan gelatin ini adalah bahan yang banyak kegunaan. Kegunaan gelatin yang tidak halal ni kerana pengeluaran besar-besaran dan harga yang kompetitif berbanding dengan gelatin halal. Yang menjadi masalahnya adalah penggunaan gelatin yang tidak diketahui asal-usulnya dalam menghasilkan kapsul ubatan ini. Adakah ia dari sumber yang halal ataupun sumber yang haram?